Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Siti Sarah bersama 3 lagi ahli kumpulan iaitu Anis Ayuni, Farah Fikriah dan Ashraf Rizal. Kami daripada kumpulan 1 iaitu kumpulan Obscura. Dalam video ini kami akan menerangkan tentang teknologi dan perkembangan kamera. Penerangan kami terbahagi kepada 4 bahagian iaitu bahagian pertama melibatkan penerangan asas tentang kamera, bahagian kedua mengenai evolusi kamera sebelum tahun 1999 dan bahagian ketiga melibatkan perkembangan teknologi kamera selepas tahun 2000. Dan bahagian keempat adalah rumusan. Jadi, mari kita teruskan dengan penerangan asas mengenai kamera. Kamera digital terdiri pada 3 komponen utama iaitu bahagian elektronik seperti sensor dan pemprosesan, bahagian optik seperti lensa dan bahagian fizikal iaitu badan kamera itu sendiri. Jadi, saya akan mulakan dengan penerangan ringkas tentang bagaimana kamera berfungsi. Seperti yang kita dapat lihat pada rajah yang dah tertera di sebelah, cahaya atau zarah cahaya yang dikenali sebagai foton akan melalui kanta cembung yang terdapat dalam kamera. Kanta cembung akan memfokuskan cahaya tersebut ke dalam kamera. Kemudian, foton-foton tersebut akan dikumpulkan pada sensor kamera. Jadi, imej yang terbentuk pada sensor kamera adalah terbalik. Kemudian, imej yang terbalik itu akan dibetulkan semula oleh pemproses. Seterusnya, data imej tersebut akan disimpan dalam format file seperti format RAW atau JPEG dan disimpan dalam kad memori. Antara contoh aksesori kamera ialah back kamera, kit pembersihan, bateri tambahan kamera, kad memori, kaki tripod, alat kawalan jauh, polarisasi penepis, kanta tambahan, tali kamera dan penutup hujan kalis air. Kemudian, jenis-jenis kamera yang biasa ditemui atau dijual ialah kamera DSLR iaitu Digital Single Lens Reflex, mirrorless camera atau kamera tanpa cermin, kamera hala dan ambil atau point and shoot kamera, bridge kamera, kamera analog, kamera RC, kamera 360 darjah, kamera format medium dan kamera bawah air ataupun underwater camera. Selain itu, terdapat 2 format file image yang utama iaitu raster dan vector. Raster terdiri daripada format file JPEG, TIFF, GIF, BMP, PNG, WebP, HEIF dan RAW. Antara contoh format vektor adalah SVG, PDF dan EPS. Saya mempersilakan Anis untuk menerangkan tentang sejarah penciptaan kamera dari abad ke-10 sehingga tahun 1899. Silakan Anis. Baik, terima kasih Sarah. Tanpa membuang masa, saya ingin menceritakan evolusi kamera dari abad ke-10 sehingga ke tahun 1899. Sejak 400 tahun sebelum masih lagi telah dijumpai teks-teks Cina mengenai kamera. Selain itu, terdapat beberapa penulisan Aristoteles berkaitan dengan kamera. Namun, pada sekitar abad ke-10, pada tahun 1015, kamera pertama telah dicipta oleh seorang cendekiawan Islam bernama Abu Ali Hasan Ibn Al-Haytham atau lebih dikenali sebagai Al-Hazan. Beliau telah mencipta kamera obscura untuk mempelajari tentang optik, bukan untuk mengambil foto. Nama lain bagi kamera obscura ialah kamera lubang jarum. Kamera obscura merupakan fasa bahasa Latin bagi bilik gelap iaitu suatu mekanisme awal bagi memaparkan imej yang mana seluruh bilik yang berfungsi sebagai sistem penghasilan imej tepat pada masa. Kemudian, pada pertengahan tahun 1600, para seniman mula menggunakan kamera obscura untuk membantu mereka melukis gambar. Pada masa yang sama, Tanglul Ajaib iaitu sebuah pendahulu projektor moden telah dicipta dengan menggunakan prinsip optik yang sama dengan kamera obscura. Seterusnya, saintis berbahasa Inggeris Robert Boyle dan Robert Hooke mencipta kamera obscura mudah alis sekitar 1665 sehingga 1666. Pada tahun 1727, saintis Jerman Johann Heinrich Schwarz telah melakukan eksperimen pertama dengan bahan kimia sensitif cahaya. Beliau berjaya membuktikan bahawa garam perak sensitif terhadap cahaya. Seterusnya, pada tahun 1822, Joseph Niepce Horn Niepce yang berasal dari Perancis telah menyupai konsep fotografi yang praktikal iaitu cetakan matahari dan heliograf. Beliau meletakkan ukiran ke plat logam yang dilapisi bitumen dan kemudiannya memaparkannya ke cahaya. Namun, proses beliau memerlukan paparan cahaya selama 8 jam untuk membuat gambar yang segera pudar. Jadi, pada tahun 1829, Joseph Niepce Horn Niepce bekerjasama dengan Louis Daguerre bagi mencipta isotype yang mengatasi kelemahan heliograf. Setelah Joseph Niepce Horn Niepce meninggal, Louis Daguerre menamakan konsep fotografi sebagai daguerreotype. Proses daguerreotype, Daguerre memulakan dengan memasang gambar ke atas kepingan tembaga berlapis perak yang telah digilap dan dilapisi sodium. Setelah gambar itu dilukis dengan cahaya, Louis Daguerre memandikan piring dalam larutan koroida perak. Proses daguerreotype mampu menghasilkan imej yang tahan lama dan tidak akan berubah jika terkena cahaya. Kemudian, ketika pertengahan tahun 1800, saintis dan juru gambar bereksperimen dengan cara baru untuk mengambil dan memproses gambar yang lebih berkesan.
Pada tahun 1851, Frederick Scott Archer, seorang pengukir Inggeris, mencipta negatif plat basah dengan menggunakan larutan korodin yang pekat, iaitu bahan kimia yang berasaskan alkohol yang mudah meruap. Kemudian beliau melapisi gelas dengan garam perak yang peka cahaya. Plat basah ini menghasilkan negatif yang lebih stabil dan juga terperinci. Pada tahun 1856, seorang saintis Amerika bernama Hamilton Smith telah menghasilkan proses Stein types yang menggunakan plat besi nipis dan bukannya tembaga untuk menghasilkan gambaran positif. Plat tersebut telah dilapisi dengan bahan kimia sensitif seperti proses daguerreotypes. Seterusnya, pada tahun 1879, plat kering telah diperkenalkan. Seperti plat basah, proses ini menggunakan plat negatif kaca untuk menangkap gambar. Plat kering dilapisi dengan emulsi gelatin kering. Kelebihan plat kering ini ialah gambar dapat disimpan dengan jangka waktu yang tertentu tanpa perlu memproses gambar tersebut dengan segera. Pada tahun 1889, jurugambar pendestrian George Eastman telah mencipta filem dengan pangkalan yang fleksibel dan tidak dapat dipecahkan. Kamera ini dikenali sebagai kamera Kodak. Jadi, saya serahkan kepada Farah untuk menceritakan lebih lanjut evolusi kamera dari tahun 1900 sehingga ke tahun 1999. Silakan Farah. Terima kasih Anis. Sekarang kita akan menelusuri perjalanan penciptaan kamera pada tahun 19 di mana seorang jurugambar telah mencipta satu kamera Mammoth. Kamera ini sangat besar dan berat sehingga memerlukan tenaga manusia untuk mengubah atau memindahkannya. Akan tetapi, kamera jenis ini tidak mendapat sambutan. Sebaliknya, kamera yang menggunakan filem menjadi semakin popular menjelang tahun 1905. Banyak syarikat telah menggunakan filem 35mm untuk fotografi pegun. Tourist Multiple oleh Herbert dan Hasgen menjadi kamera filem 35mm yang pertama dicipta untuk penggunaan halayak umum pada tahun 1913. Sejarah kamera dilanjutkan dengan hadirnya kamera kompak yang dicipta oleh Oscar Burnett di Leeds. Burnett menggunakan filem 35mm untuk membuat kamera yang dapat menghasilkan pembesaran gambar dengan kualiti yang sangat baik. Pada tahun 1913, wujudlah prototipe Yolesha kamera 35mm yang kemudian pengembangannya tertunda kerana berlaku Peperangan Dunia Pertama. Pada tahun 1923, kamera Yolesha mula dijual secara meluas. Pada masa ini juga telah muncul persaingan pembuatan kamera dengan kemunculan kamera berjenama Canon. Pada tahun 1928, kamera Twin Lens Reflex atau singkatannya TLR telah dicipta oleh Frank dan Heidelberg Reflex, manakala Single Lens Reflex atau SLR mula dikeluarkan pada tahun 1933. Kamera TLR dilengkapi dengan dua lens berobjektif dengan panjang fokal yang sama. Satu lens berguna untuk tujuan mengambil gambar, sementara lens lainnya berguna untuk menangkap bayangan yang telah masuk ke lens yang pertama. Manakala pada kamera SLR, hanya terdapat satu buah lens yang digabungkan oleh sensor gambar digital. Kamera SLR dipopularkan oleh perusahaan Asahi Optical yang pertama kali melancarkan kamera SLR 35mm yang dinamakan kamera Asahi Flex. Pada tahun 1950-an, terdapat banyak kamera SLR yang berada di pasaran antaranya Canon, Yashica dan Nikon. Pada tahun 1981, penciptaan kamera analog telah pun bermula. Kamera analog pertama yang dicipta ialah Sony Mavica. Kemudian pada tahun 1988, kamera digital pertama telah dicipta oleh Fuji yang menggunakan kad memori 16MB untuk menyimpan data foto yang diambil. Kamera digital mula dikenalkan kepada masyarakat secara meluas pada tahun 1989 oleh company Fuji. Pada tahun 1991, kamera digital Kodak DCS-100 mula dijual dan mempunyai resolusi 1.3 megapixels dan ditawarkan pada harga $13,000. Pada masa yang sama, format foto kamera digital mula beralih menjadi JPEG dan MPEG yang tidak memakan banyak stor menyimpan data. Pada tahun 1965, kamera digital dengan kristal cair LCD di bahagian belakang lens mula dikembangkan oleh Hiroyuki Sutaka dengan kamera Casio QV10.
Kamera DSLR dicipta pada tahun 1999 dengan pelancaran Nikon D1 yang cuma bernilai $6,000 sahaja. Pada penghujung tahun 1999, teknologi kamera mula ke arah digital. Jadi untuk mengikuti perkembangan kamera digital, Ashraf akan menerangkan dengan lebih lanjut. Okey, silakan Ashraf. Terima kasih Farah. Disebabkan revolusi digital mula menembusi lanskap peranti elektrik dan elektronik, pembuat kamera mula mengembangkan produk yang lebih ringan, lebih mudah digunakan dan lebih berkualiti pada harga yang relevan dengan pengguna. Perlombaan berinovasi semakin meningkat dalam aspek pengimejan digital termasuk bidang optik kawalan dan pemprosesan. Tanpa membuang masa lagi, mari kita melihat evolusi kamera dari tahun 2000 hingga 2009. Penjualan kamera DSLR telah diperluaskan dengan pelancaran kamera Canon EOS D30 pada bulan September 2000. Kemudian, pada bulan Oktober 2001, kamera kompak Canon PowerShot S40 telah dilancarkan. Siri PowerShot S Canon menjadi sangat popular kerana menawarkan pelbagai ciri, kualiti gambar yang tinggi dan reka bentuknya yang ringkas dan bergaya pada tahun itu. Pada bulan September 2002, Canon melancarkan PowerShot G3 yang dilengkapi dengan sensor SSD 4MP, resolusi tinggi, lensa zoom optik 4 kali ganda dan sensor super intelijen yang mampu membezakan variasi antara gambar yang diambil secara menegak ataupun mendatar. Pada tahun 2007, Canon melancarkan EOS 1DS Mark III yang merupakan kamera DSLR dengan kemampuan untuk membuat rakaman video. Kemudian, pada tahun 2008, Canon melancarkan EOS 5D Mark II yang merupakan kamera DSLR yang mampu melakukan rakaman video HD penuh ataupun Full HD. Kamera DSLR tersebut telah dimuatkan dengan sensor gambar CMOS bersaiz 35mm dengan litar pembacaan isyarat berkelajuan tinggi. Pada tahun 2009, Canon memperkenalkan PowerShot XX1IS yang mempunyai sensor gambar CMOS 10MP. Maka, sensor tersebut telah dibangunkan untuk sebagai sensor gambar untuk kamera digital kompak. Jadi, untuk meneruskan pengembaraan evolusi kamera ini, saya mempersilakan Sarah untuk meneruskan perjalanan evolusi kamera dari tahun 2010 sehingga kini. Silakan Sarah. Baiklah, terima kasih Ashraf. Untuk perkembangan kamera selepas tahun 2010, saya akan menerangkan perkembangan kamera yang digunakan dalam industri perfilman, perkembangan kamera digital kompak dan perkembangan kamera DSLR. Teknologi lensa dan perkembangan teknologi kamera pada masa kini juga akan dibincangkan kemudian. Dalam industri perfilman, Canon telah memperkenalkan DSLR Canon EOS 5D Mark II sejak tahun 2008. Model ini telah mendapat perhatian dalam kalangan pembuat filem dan sinematografer kerana mempunyai fungsi rakaman filem HD penuh. Jadi, Canon telah menyedari bahawa pembuatan kamera dalam industri perfilman mempunyai potensi yang luas dalam memandangkan terdapat banyak persaingan sengit dalam pembuatan kamera komersial. Maka pada tahun 2012, sistem EOS Cinema mula diperkenalkan dengan pelancaran kamera powergam digital Full HD dan penciptaan lensa powergam yang khusus. Sistem Cinema EOS juga mampu untuk menyokong rakaman filem berdefinisi tinggi dalam resolusi 4K dan sistem ini juga mempunyai keserasian untuk menggunakan barisan lensa EF yang sedia ada. Pada tahun 2012, Canon telah melancarkan kamera powergam digital EOS C500, C500PL dan kamera DSLR EOS 1DC yang menampilkan kelajuan ISO yang sangat tinggi pada resolusi 4K. Pada tahun 2013, Canon telah melancarkan kamera DSLR EOS 70D yang mempunyai sensor dual pixel CMOS autofocus. Sensor ini akan membolehkan autofocus dapat dilakukan dengan sangat laju dan tepat seiring dengan kelancarannya ketika penggambaran filem dilakukan. Bagi bersaing dengan pengeluar kamera digital kompak yang lain dan memenangi hati pengguna telefon pintar, Canon telah melancarkan siri EOS M pada tahun 2012. Kamera ini berjaya menarik hati pengguna dengan reka bentuknya yang bergaya dan mempunyai skrin sentuh untuk antara muka pengguna atau dikenali sebagai user interface. Pada tahun 2013, EOS M2 dilancarkan, kemudian EOS M3 dan M10 pada tahun 2015. Kamera digital kompak ini juga telah dimuatkan dengan kemampuan sambungan Wi-Fi dan aplikasi telefon pintar yang tersedia untuk kemudahan pemindahan imej. Bagi perkembangan kamera DSLR, Canon EOS 6D telah dilancarkan pada tahun 2012 sebagai DSLR pertama dengan sambungan Wi-Fi terbina di dalamnya.
Kemudian Canon EOS 7D Mark II ini dilancarkan pada tahun 2014 mempunyai kelajuan pengambilan gambar berterusan dengan maksimum 10 bingkai sesaat. Dan yang juga mempunyai autofocus yang berprestasi tinggi. Pada bulan Jun 2015, Canon mengeluarkan EOS 5DS dan 5DSR. Kedua-dua model ini mempunyai sensor CMOS bingkai penuh 50.6 juta piksel 35mm dan pemprosesan gambar dual digit 6. Dengan memanfaatkan kelebihan sensor gambar beresolusi tinggi, model-model kamera ini telah menggunakan sistem kawalan getaran cermin untuk mengurangkan kekaburan, goyangan kamera dan penggunaan mod gaya gambar fine detail yang mengutamakan perincian halus pada gambar. Akhir sekali, pada tahun 2020, Canon EOS R5 telah dilancarkan dengan penggunaan sensor CMOS bingkai penuh 45 juta piksel dan pemprosesan image Digix X. Sekarang kita akan lihat teknologi lensa yang dibangunkan oleh pihak Canon pada tahun 2015 ialah Air-Sphere Coating ASC dan Sub-Wavelength Structure Coating SWC. ASC bersifat anti-reflektif yang luar biasa untuk cahaya insiden memasuki lensa pada sudut yang hampir menegak. SWC pula berfungsi untuk mengurangkan pantulan cahaya dengan sudut tuju yang besar. Teknologi ini telah diimplementasikan dalam lensa zoom ultra lebar yang menawarkan sudut pandangan yang paling luas. Selain itu, teknologi stepping motor atau STM digunakan untuk menyokong prestasi operasi kamera Canon supaya lancar dan tenang. Kemudian penggunaan lensa blue spectrum refraktif digunakan untuk membiaskan cahaya biru supaya dapat menghasilkan pembetulan penyimpangan kromatik pada tahap yang mengagumkan. Antara perkembangan teknologi kamera pada masa kini ialah kamera medan cahaya, gabungan teknologi image 3 dimensi dan kamera 360 darjah, kecerdasan buatan dan lensa ultra nipis. Kamera medan cahaya atau planoptik mengambil maklumat mengenai medan cahaya yang terpancar dari pemandangan seperti intensiti cahaya di tempat kejadian dan arah pergerakan sinar cahaya yang tepat yang bergerak di angkasa. Kamera medan cahaya berbeza dengan kamera konvensional kerana kamera konvensional hanya merakam intensiti cahaya. Hologram merupakan salah satu jenis image yang terhasil daripada medan cahaya. Seterusnya, gabungan teknologi image 3 dimensi dan kamera 360 darjah berjaya menghasilkan realiti maya VR, realiti tambahan AR dan realiti lanjutan XR. Penggunaan realiti maya pada masa kini lebih menjurus kepada hiburan seperti permainan video, pendidikan seperti latihan simulasi perubatan atau simulasi penyelenggaraan dan perjumpaan maya. Di samping itu, kecerdasan buatan atau AI, Artificial Intelligence, yang diadaptasikan ke dalam perisian suntingan gambar telah memberikan kemudahan kepada pengguna dan menjimatkan masa kerana AI dapat melakukan tapisan foto secara teliti. AI juga digunakan dalam penjajakan wajah dan penetapan automatik untuk pelbagai situasi supaya imej yang terhasil berada pada kualiti yang terbaik. Akhir sekali, bahan buatan metal surfaces yang terdiri daripada partikel nano membolehkan partikel-partikel tersebut berinteraksi sesama partikel untuk mengawal cahaya. Jadi metal surfaces yang boleh digunakan untuk komponen optik dalam elektronik elektronik mudah alih seperti sensor, kamera dan satelit ruang angkasa. Kelebihan metal surfaces ialah bahan ini boleh digunakan sebagai lensa kamera yang biasa, cuma ribuan kali lebih nipis dan lebih fleksibel. Kesimpulannya, perkembangan kamera dapat dilihat berevolusi seiring dengan kewujudan teknologi masa kini. Para saintis dan pengeluar kamera akan sentiasa menyelidik untuk meningkatkan keupayaan kamera agar seiring dengan kehendak pengguna masa kini yang menginginkan kualiti imej yang jelas pada resolusi tinggi. Selain itu, pengeluar kamera juga mula bekerjasama dengan pengeluar telefon pintar untuk meningkatkan kualiti kamera hadapan dan belakang telefon pintar. Tidak dinafikan lagi, pengguna kini mula beralih ke arah telefon pintar kerana saiznya yang nipis iaitu lebih nipis daripada kamera kompak dan mempunyai fungsi yang pelbagai. Jadi pengeluar kamera mula berevolusi dengan mengikuti trend dan keperluan semasa pengguna. Jadi setakat ini sahaja daripada penerangan daripada kumpulan 1 iaitu kumpulan Obscura. Terima kasih kerana menonton.